إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, moga Allah terus memberi kesihatan kepada kita, menjaga keselamatan dan menggemarkan kita untuk sentiasa beribadah, memenuhi rumah-rumah Allah, melazimi majlis-majlis ilmunya dan menunggu peluang untuk melakukan ibadah yang besar. Antara yang sedang menanti kita adalah Ramadan. Telah berlalu hampir separuh bulan Rajab, dan tentulah masa akan terus pantang berlalu sehingga kita bertemu Ramadan. Lalu apa persiapan kita dengan Ramadan? Semoga Ramadan kali ini kita diberi ruang untuk kembali mengimarahkan masjid, diberi ruang untuk kita benar-benar merasai betapa kita sangat berhajat kepada Allah. Rasa berhajat kepada Allah ni adalah di antara cabang iman yang penting. Walau kita diminta untuk mencari sebab, berusaha untuk mendapatkan hajat kita, namun jangan dilupakan penyebab adalah Allah. Al-musabbibu huwa Allah. Dalam pertelingkahan yang sedang berlaku tentang vaksin COVID contohnya, pro dan penyokong dan penentang, kedua-duanya hendaklah pada kadarnya. Apa yang nak cucuk sila, setelah dikaji oleh pakar, dikeluarkan hukum oleh ahli-ahli agama, maka silakan. Namun sandaran kita tetap Allah. Yang kita ambil adalah sebab usaha kita. Moga-moga usaha itu dengan tawakal dan sandaran kita kepada Allah berjalan dengan baik, berjaya insya-Allah. Nah, sambung hadis kita, bab la yulda'ul mu'minu min juhrin marratain. Jangan bagi orang mukmin itu disengat dari lubang binatang 2 kali. Hanya kita tahu dah ada tebuan dekat pokok tertentu, jangan dah pernah kena ketik dah sekali, terus duduk tebiang, duduk main lagi bawah pokok tu. Maka apa yang Nabi SAW nak ingatkan kita ialah setiap perkara yang bahaya, sama ada pada akidah dan syariah kita, pada kesihatan dan muamalah urusan kita dengan orang ramai, kemungkinan pada peringkat awal kita terdedah kepada kesalahan, penipuan, percaya sungguh-sungguh benda yang tak apa nak jelas, tak apa betul. Tapi setelah kita dapati perkara itu salah, menyakitkan kita, merugikan kita, jangan diulang untuk kena perkara yang sama. Di mana dalam sejarah Allah mengajar kita melalui
peristiwa yang berlaku, bagaimana Nabi SAW dan para sahabat yang diuji dalam peristiwa peperangan Uhud. Jadi, kalau dilihat, dia satu peperangan yang cukup penting antara maruah dan juga kesinambungan dakwah Islam. Tapi hikmah yang Allah sahaja mengetahuinya, ditentukan kekalahan berlaku pada pihak tentera Islam. Cukup penting peperangan itu. Quraisy datang dengan sifat membalas dendam yang membuat-buat, himpun segala kekuatan yang mereka ada, kerah hamba-hamba sahaya mereka, dan mengapi-apikan dengan dibawa isteri-isteri mereka dan isteri-isteri pembesar-pembesar mereka yang terbunuh dalam peperangan Badar sebelum itu, untuk meniup semangat, menyanyi sambil bergendang, tak mau bagi pahlawan-pahlawan mereka melarikan diri meninggalkan medan perang. Kalau apa yang berlaku selepas itu adalah perkara yang cukup besar dan hebat. Bagaimana masing-masing dah menyedari bahawa mematuhi arahan Nabi SAW, kecil atau besar, itu sangat penting. Karena di antara punca kekalahan itu ialah mereka meninggalkan arahan Nabi untuk kekal duduk di atas bukit Uhud. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, lalu peristiwa itu dan beberapa peristiwa yang lain memberi faham kepada kita bahawa janganlah disengat dua kali, janganlah tergeleceh dalam lubang yang sama dua kali, jangan terjun dalam parit yang sama dua kali. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang mukmin itu disengat, dilukai, disakiti daripada lubang binatang berbisa yang sama sebanyak dua kali, bahkan lebih. Kalau dua kali tak boleh lah ni, 5 kali duk kena mohon online, duk lagi nak beli teruk lah. Bayar tak dapat, buat apa? Lepas duit hilang baru niat sedekah, mana jadi? Kata orang saya, Ustaz, boleh tak saya beli barang ni kena tipu berapa? 2,000 lebih ke Ustaz? Lepas tu persen niat zakat saya boleh tak? Kan bagi zakat kat penjamun pun. Lepas tu pula dia waktu bagi tu kena niat, dia bukan waktu hilang. Kuasa niat sedekah dia ada apa kan? Sedekah waktu ada di tangan, waktu nak bagi. Oh, waktu sedekah tidak, hilang dari tangan, mau niat sedekah, itu bukan cerita dia. Nah, bal idza arada Allah qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu biha hajah. Bab jika Allah nak mengambil nyawa seorang hambanya di satu tempat, Allah jadikan bagi hambanya itu hajat di tempat tersebut. Masya Allah. Kematian ni di antara ketentuan yang sangat pelik. Pelik ni saya kira rahsia dia hanya Allah yang mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui. Ya, kepelbagaian cara mati. Ada yang sehat, tak ada apa, sampai berita meninggal. Ada yang sakit lama, kira dari pengaruh hospital sampai tukang cuci, semua kenal. Dia kenal mereka kenal dia. Keluar masuk. Tak apa lagi, duduk kemas lagi. Sakit pergi pula.
ijtihad keluar balik. Ya Rabb. Kemudian meninggal dalam keadaan yang baik. Ya, ada yang lama di tempat dia, keluar sekali je di tempat orang, tak ada. Subhanallah. Ajal adalah di antara ketentuan Allah yang sangat banyak rahsianya. Maka di antaranya ialah kata Nabi SAW, jika Allah ingin mencabut nyawa seorang hambanya di satu tempat, Allah akan tentukan bagi hambanya itu hajat di tempat tersebut. Sama ada dia merantau menuntut ilmu ke, pergi berniaga ke, pergi melancong berjalan ke, atau apa saja, sampai je tempat tu, lalu ajal dia sampai. Subhanallah, tuan-tuan dirahmati Allah. Apabila ajal itu rahsia Allah, ketentuan Allah yang langsung tak diberitahu kepada sesiapa, maka ia adalah menuntut persediaan yang sempurna daripada kita. Kira-kira sebagai manusia kita sering bersiap bila kita tahu tentang perkara-perkara yang zahir. Bila nak kahwin, bersiap tunggu bila ada tarikh. Tak ada tarikh, takkan bersiap. Nak pergi masuk mengaji, ada tarikh, kita akan bersiap. Kita nak masuk kerja kali pertama, tarikh 1 hari bulan 3, kita pun bersiap. Tapi mati tak ada tarikh. Kenapa? Dia bukan untuk mengambil sesuatu daripada dunia ini, tetapi untuk meninggalkan segala-galanya. Maka persiapan harus berlaku sepanjang masa. Tuan-tuan dirahmati Allah. Husnul khatimah itu yang dituntut, penutup yang baik. Bukan sebelum penutup tu tak gaduh baik tak, tapi kerana kita tak tahu bila Allah nak tutup hidup kita. Karena itu kena sentiasa baik, tinggallah sampai masa kita dicabut nyawa oleh Allah dalam keadaan kita baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bila kita meninggal dunia, bila kita mati, tidak ada apa pun yang pernah kita miliki ketika hidup terus menjadi milik kita, kecuali amalan sahaja. Ini saya ditanya oleh seorang sahabat. Ada seorang wanita ni, dia dengan adik-beradik dia kematian ayah. Dia cerita, maka dipanggil oleh pihak kuasa agama, salah seorang daripada pegawai agama, ustaz tu. Allahu'alam sama ada pegawai agama tu terang silap atau mereka ni dengar silap. Namun maklumat tu memang tak betul. Dia kata, kami dikumpul, lalu dikata kepada kami, apabila seseorang tu mati, kena segera buang nama dia daripada pemilikan dia. Jangan bagi ada nama dia di geran tanah, di geran rumah, di geran kereta, di geran motor, nama di akaun bank, nama tang bil elektrik, bil air. Kerana selama nama tu ada, doa kita tak sampai kepada dia. Kita sedekah wakaf untuk si mati tak sampai. Sebab apa? Dia masih terikat dengan dunia. Milik dia masih ada nama, dia masih ada nama pada barang-barang yang dia miliki ketika di dunia. Dia mati dengan masih membawa dunia. Kita agak-agak lah agak-agak lah kalau nak suruh orang paraid cepat-cepat pun jangan. Mereka benda-benda tak betul. Ya memang kena faraid cepat-cepat, tapi selesaikan pelan-pelan apa yang perlu selesai. Dia tak perlu kena kalut padam nama pak tamu. Bukan benda senang benda tu. Nak buang tu bukan senang.
Dan bohlah nama dia, milik bangunan apa pun, kalau mati habis, tak ada milik dia dah. Di hukum dunia pun bukan dia dah, hukum akhirat pun bukan dia dah. Tak ada masalah, nama hanya tertera atas kertas. Habis tu kata kadang-kadang orang ni dia fikir nak bagi orang buat sesuatu menggunakan maklumat yang tak betul. Ni muncul hadis-hadis palsu ni macam tu. Dia nak gemarkan orang buat ibadah, tapi cara nak bagi gemar tu, dia nak tunjuk kemas sikit, dia pun reka hadis palsu. Contoh di antaranya puasa Rejab. Puasa Rejab secara umumnya boleh puasa, tak ada masalah. Dia di antara bulan haram, silakan. Tapi duk pergi bubuh hadis puasa 1 Rejab pahalanya lagu ni, punya lah besar sampai pahala Ramadan pun tak tahu 1 Rejab. Oh, kacau. Anak suruh puasa habaq je. Puasa bulan Rejab ni bulan di antara bulan haram, minal ashhuril hurum, silakan. Tapi nak buat tambah, nak bagi orang seronok puasa dengan fadilat yang tak pernah Nabi sebut, ini hadis maudhu', palsu. Siapa yang puasa kerana tu, puasa dia tak ada apa. Puasa kerana apa? Dia nak dapat syurga yang besar, bidadari penuh dengan tu. Kerana, dan itu adalah hadis palsu, ini tak penting. Nah, ala kulli hal, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Moga-moga Allah tutup kita dengan tutup yang baik, akhiri hayat kita dengan pengakhiran yang baik, insyaallah. Babul waswasah. Dan ini di ujung-ujung dah ni. Allah akut, kalau dah Nabi belum bulan puasa, nanti lepas bulan puasa tengoklah kitab apa. Kalau nak mengaji lagi, alim dah, tak mengaji juga. Babul waswasah, bab bisikan hati. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, para ulama menyatakan bahawa siapa pun tak selamat daripada al-khawatir, apa yang terlintas dalam hati. Siapa pun tak selamat, kerana hati memang itu kerja dia. Sama ada bisikan baik atau buruk, kembali kepada apa yang mendampingi hati. Siapa lagi kuat? Nafsu kuat ke? Atau fitrah dan iman yang kuat? Bila nafsu yang lebih kuat, nafsu yang jahat lebih kuat, maka dia selalu duk bagi lintas nak buat hal ni, nak kata kat kau ni, nak meluk kat kau ni, nak tak puas hati kat kau ni. Kadang-kadang tak pernah, kawan tu tak pernah ganggu apa kita pun tak comel sangat, hanya kerana baca pasal dia timbul rasa dengki, iri hati. Subhanallah. Dan itu hati adalah anggota yang paling sensitif, tidak seperti yang lain. Baik, maka apa sebenarnya yang berlaku tentang bisikan dalam hati kita ni? Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana 'Abdah an Muhammad bin Amr qala haddatsana bin Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah inna najidu fi anfusina syai'an ma nuhibbu an natakallama bih wa anna lana ma tala'at alaihi syams. Wahai Rasulullah, para sahabat mengadu, sesungguhnya kami dapati dalam hati kami ni ada sesuatu yang kami tak suka untuk sebut. Hanya demam, tak elok kalau bercakap. Dan ini berlaku bila terbit matahari. Maknanya bila kami terjaga daripada tidur, ada benda-benda yang bermain di dalam hati. Kata Nabi, awa qad wajadtum dhalik, benarkah kamu rasa perkara demikian? Kata mereka, ya. Kata Nabi, dzalika sarihul iman, itulah bukti iman yang ada dalam hati kamu, dan jelas bukti tersebut. Cuba tengok macam mana Nabi nak rawat penyakit yang diadukan kepada Nabi oleh sahabat. Orang yang beriman
Satu yang tak elok duk main dalam hati dia, itu menjengkelkan dia, bagi dia tak tenteram. Itu para sahabat bila ada tak apa seronok main dalam hati dia, pergi mengadu kat Nabi. Nabi kata itulah bukti ada iman. Orang yang tidak ada iman, bisikan hati dia, dia tak rasa apa dah, dia terus nak buat. Dia kata ni nak pergi melepak mana ni, pergi masjid pun tak boleh masuk dihukum dah awal dah. Aku 4 bulan lepas aku kena pergi dah, 4 bulan lepas. Kira dia pegang lah tu lah. Dia pun tutup pegang, aku tak boleh main dah. Pun main lambat kan. Lah usaha lah, setiap kali Jumaat usaha dah pergi, moga-moga ada ruang. Dan lah pakai kad apa lagi tak kot. Kira lepas main awal dapat tempat lah insyaAllah. Main ke 1.5 nak suruh duduk belakang tu imam, teruk lah. Di orang yang beriman, apa-apa yang tak elok duk main dalam hati dia, rasa tak syok, dia tak happy, tak boleh duduk. Maka itu kata Nabi, tanda kamu ada iman. Subhanallah, Allah Maha Penyayang. Kira-kira Allah masih tidak mencatat atau tak mengambil kira apa yang masih bermain dalam hati daripada keburukan. Adapun kebaikan yang kita azam nak buat masih dalam hati, mudah ada halangan, yang tu Allah bagi dah. Allah bagi kat kita pahala atas niat nak buat kebaikan. Adapun perkara buruk, lintasan-lintasan itu yang kita rasa dia tak elok, kita tahan tak buat, subhanallah, yakinlah bahawa masih ada iman dalam hati kita. Ini yang kedua dalam bab ni. An Huraizin an Layth an Shahr bin Hawshab qala dakhaltu ana wa khali ala Aisyah radhiyallahu anha faqala inna ahadana yu'rafu fi sadrihi ma law takallama bihi dhahabat akhiratuh. Kata Shahr bin Hawshab, aku dengan pak menakan aku pergi ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, yakni selepas kewafatan Nabi. Mereka berburu dengan isteri-isteri Nabi yang masih ada, masih hidup. Di antaranya adalah Sayyidatuna Aisyah. Lalu pak saudaraku berkata, sesungguhnya kami ni datang dalam hati kami perkara yang kalau kami bercakap, kalau kami cerita, hilang akhirat kami. Maknanya benda-benda tak elok dah mai. Duk bisik yang ni, duk bisik yang ni, duk ajak ni, duk ajak ni. Kalau kami bercakap akan hilang akhirat kami. Maknanya dosa kalau kami bercakap, dia tak buat lagi. Walau zahara laqatala bih, atau law zahara laqutila bih. Kalau benda tu dibuat, pasti dibunuh orang tu. Maknanya besar tu. Hak duk mainlah hati kami ni. Kadang-kadang tu dosa yang besar sungguh kalau dilakukan secara zahir. Qala fakabbarat salatan. Lantas Sayyidatina Aisyah bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia berkata, suatu hari Nabi SAW juga pernah ditanya tentang perkara ini. Lalu kata Nabi, idza kana dzalika min ahadikum falyukabbir thalathan. Jika itu berlaku pada diri kamu, yakni lintasan yang tidak baik, maka takbirlah 3 kali. Fa innahu lan yahussa dzalika illa mu'min. Kerana sesungguhnya tidak akan merasai perkara itu kecuali bahawa dia adalah seorang mukmin. Tu. Maknanya dia rasa ada satu hasutan, ajakan, bisikan yang tak elok, tapi dia tahan. Ditukar fikir lain, fikir benda yang elok, nanti mai pula disibukkan diri dengan perkara ibadah. Kata Nabi, bertakbirlah bahawa kamu menang. Bertakbirlah isyarat bahawa kamu menang, kerana tak akan merasai dan melakukan perbuatan itu kecuali orang yang beriman sahaja. Orang yang tak ada iman, dia tak rasa apa, dia terus buat. Bahkan perkara yang putusan, bayangkan, takut kita tengok
berita anak perempuan sendiri baru umur 10 tahun dirogol sampai 60 kali. Ni iblis jenis apa tak tahu ni. Hukum bunuh tu lah senang. Duk burung pun buang duit pergi makan ni. Punya dahsyat. Ya. Sebab apa tu? Mula daripada bisikan. Isteri ada. Kenapa anak menjadi manusia? Ya Allah. Dia memang hukum dia wajib bunuh. Dia dah berkahwin. Sebab tu undang-undang Islam bila tak tertegak, itulah masalah dia. Disebab berapa kali dihukum berapa tahun. Bunuh buanglah. Siapa pun jelek dengan orang macam ni. Siapa lagi yang berani nak jaga, nak tolong minta ampun kat dia? Ya, dia dengan Allah moga-moga dia taubat. Tapi hukum dunia kena buat. Dia bukan kes yang pertama. Belum ni pun duk dengar cerita hak ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis yang terakhir, an Uqbah bin Khalid as-Sukuni qala haddathana Abu Sa'id bin Mirzaban qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yabraha an-nas yas'aluna amma lam yakun. Ni tabiat manusia atau apa yang duk main dalam hati. Kata Nabi, manusia akan sentiasa tanya tentang apa yang belum berlaku. Nanti jadi apa dalam hati dia duk mengintai-intai tentang apa yang akan berlaku pada masa depan. Hatta yaqul, sehingga persoalan yang bermain dalam hati dia itu akan membawa dia lama-lama, kalau dia layan, dia tak jaga elok, dia tak urus lagi elok lintasan-lintasan yang tidak baik yang dihasut oleh syaitan dan nafsu ini, sehingga dia akan bertanya, Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta setiap sesuatu ini. Faman khalaqallah, lalu siapa pula yang cipta Allah? Allah cipta semua no. Tapi Allah main dari mana? Imam Nawawi disebut dalam bicara bab qada dan qadar. Dia kata al-iman bil qada'i wal qadar iman dun su'al. Beriman dengan qada dan qadar ni adalah iman tanpa soalan. Bukan tak boleh soal, tak, elok beriman tanpa soalan. Lau bada'a bis-su'al, kalau dia mula tanya, la sa'ala, dia akan terus tanya, hatta wajada anna Allah zalim, hingga dia akan dapati Allah zalim. Dia akan tanya awak, Allah tentu kau ni macam ni, tak macam kau tu. Awak kau ni teruk, tak senang macam tu. Kenapa ni ahli neraka? Tidak seperti mereka ahli syurga. Akhirnya Allah ya Allah zalim. Maknanya bila ada lintasan yang berat-berat macam tu, istighfar. Tu dia nak main jadi ajaran sesat lah apa semua tu ke tu. Dia nak uzlah, dia nak berzikir cantik, tapi cara zikir tak betul. Zikir sampai tak mau buat kerja, zikir sampai tak mau jumpa orang, zikir sampai tak mau pergi masjid, zikir sampai tak mau mengaji. Habis sambil dia berzikir bukan dekat dengan Allah, dekat dengan syaitan. Hingga dia rasa aku zikir sehari 1000, tapi nak makan pun payah ni awak ni. Muha tak semayang pun telanjang mau makan lagi banyak pada aku. Macam mana nak kata? Ini masalah. Bukan zikrullah itu punca kita boleh makan awal. Janganlah kita letak ibadah kerana nak makan. Teruk lah. Ibadah kerana arahan Allah. Makan ni Allah memang tanggung dah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada apa yang meletak. Semut pun, yang kata orang, semut pun Allah dah tanggung rezeki dia.
Tapi akhirat kena cari, syurga kena cari. Maka carilah dunia, sertakan bersamanya akhirat. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.